Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk hari ini kita akan teruskan dengan topik pembelajaran kita, pola ayat dasar bahasa Melayu. Apa itu pola ayat dasar bahasa Melayu? Cuba awak semua perhatikan yang di dalam kotak berwarna merah, warna kuning, warna hijau dan berwarna biru ini. Melalui pemerhatian awak, melalui formula-formula ini, cikgu rasa awak telah tahu apa itu pola ayat dasar bahasa Melayu. Okey, sebelum kita belajar pola ayat dasar, kita perlu tahu dahulu apa itu frasa. Frasa ialah unit tata bahasa yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya satu atau dua perkataan yang berpotensi untuk diperluaskan menjadi dua perkataan ataupun lebih. Sebagai contoh, kita ambil perkataan kereta dan kita cuba luaskan perkataan kereta. Kereta menjadi kereta berwarna merah. Kita boleh luaskan lagi. Kereta berwarna merah, jenama produa itu. Jadi, kita dapat lihat di sini frasa itu mengandungi satu perkataan ataupun dua yang berpotensi untuk diperluaskan. Seterusnya, frasa menjadi subjek atau predikat dalam binaan ayat serta menjadi konstituen atau binaan kepada klausa. Frasa terbahagi kepada empat, iaitu frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Cikgu, kenapa dia frasa-frasa ni? Okey, frasa nama ni dia perlu ada kata nama. Frasa kerja perlu ada kata kerja. Frasa adjektif perlu ada kata adjektif. Dan frasa sendi nama pula perlu ada kata sendi. Okey, apa itu ayat dasar? Ayat dasar ialah ayat yang menjadi dasar ataupun sumber bagi pembentukan semua ayat lain dalam sesuatu bahasa. Hebatnya. Ayat dasar ni power, betul kan? Ayat dasar ini berasal daripada beberapa pola tertentu. Pola-pola rangka ayat itu disebut pola ayat dasar bagi sesuatu bahasa. Daripada pola-pola ayat itu, terbitlah ayat yang lain sama ada ayat tunggal, ayat majmuk, ayat aktif, ayat pasif dan sebagainya. Nampak tak? Ayat dasar ni lah yang menerbitkan, menghasilkan ayat baru. Contohnya ayat tunggal, ayat majmuk, ayat aktif, ayat pasif dan sebagainya. Okey, apa itu binaan pola ayat? Binaan pola ayat dalam bahasa Melayu terdapat 4 jenis. Ada 4 jenis, ingat tu Yang pertama, frasa nama tambah frasa nama, FN tambah FN. Yang kedua, frasa nama tambah frasa kerja, FN, FK. Yang ketiga, frasa nama tambah frasa adjektif, FN tambah FA. Dan yang terakhir, FN, frasa nama tambah frasa sendi nama, FN tambah FS. Okey, sekali lagi kita buat ulang kaji. Ada berapa jenis pola ayat? Ada 4. Yang pertama, FN, FN. Yang kedua, FN, FK. Yang ketiga, FN, FA. Dan yang terakhir, FN, FS. Maksudnya frasa sendi. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, kita perlu tahu dahulu apa itu subjek dan apa itu predikat. Subjek bermaksud binaan yang terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan. Sememangnya frasa nama atau yang berfungsi sebagai frasa nama menjadi unsur yang diterangkan dalam ayat. Selalunya subjek ni merujuk kepada orang, objek, perkara, haiwan, apa yang hendak diterangkan. Seterusnya, predikat pula tergolong dalam satu frasa. Dia ada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Predikat juga menjadi unsur yang menerangkan subjek. Okey, sebagai contoh subjek, kita ambil nama orang. Subjek kita jadikan Abu. Yang menerangkan subjek, apa yang Abu buat? Abu membasuh baju. Jadi kita penggalkan subjek, Abu membasuh baju menjadi predikat. Kenapa membasuh baju predikat? Sebab dia menerangkan subjek. Abu tersebut membasuh baju. Okey, kita tengok pemenggalan ayat kepada frasa subjek dan frasa predikat. Dalam bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa Tamil, cikgu dah masukkan 3 jenis bahasa
Kita tengok sama tak cara dia penggalkan subjek dan predikat. Contoh dalam bahasa Melayu, Ali guru sementara di sekolah itu. Dia penggalkan Ali sebagai subjek, guru sementara di sekolah itu sebagai predikat. Kenapa dia penggalkan macam tu? Kita kena berbalik kepada fungsi subjek dan predikat. Ali ni diterangkan, yang menerangkan dia ialah guru sementara di sekolah itu. Ini nak merujuk kepada Ali, nak menerangkan Ali tadi. Seterusnya bahasa Cina. Ta mai shu, ta tu ia beli buku, mai shu betul lah tu, subjek tu ia, beli buku perbuatan jadi predikat. Seterusnya bahasa Tamil. Cikgu rasa tak tahulah betul ke tidak cikgu sebut ni. Ayan puttakat aikan Uquran. Ayan puttakat aikan Uquran. Ayan tu ia, yang predikat ni bermaksud buku, objek, lihat, kini, ia. Nampak tak? Dia penggalkan pun sama juga. Dia penggalkan subjek ia, buku, objek, lihat, kini, ia menjadi predikat. Sama je, kena penggalkan subjek, kena penggalkan predikat. Subjek diterangkan, predikat menerangkan. Seterusnya, pembahagian subjek dan predikat. Umumnya, penutur asli sesuatu bahasa mempunyai kecekapan berbahasa atau daya pengetahuan untuk mengetahui struktur binaan setiap ayat dalam bahasanya. Okey, setiap penutur ni dia mampu untuk memenggal ayat kepada bahagian subjek dan bahagian predikat. Kita tengok contoh penutur asli bahasa Inggeris. The doctor sees about 100 patients each day. Nampak? Dia penggalkan the doctor menjadi subjek, sees about 100 patients each day menjadi predikat. Tengok orang putih pun penggalkan subjek dan predikat. Ini kan lagi bahasa Melayu. Petani itu membajak sawahnya setiap hari. Dia nak terangkan pasal petani itu. Apa yang menerangkan petani itu? Apa yang dia buat? Dia membajak sawahnya setiap hari. Mudah je nak penggalkan subjek dan predikat. Okey, ini adalah jenis pola ayat yang pertama. Frasa nama tambah frasa nama, FN tambah FN. Okey, kalau jenis yang ini, frasa nama menduduki bahagian subjek dan menduduki bahagian predikat. Cikgu, macam mana kita nak tahu frasa nama itu adalah frasa nama? Senang je, tengok bawah ni. Frasa nama perlu mempunyai kata nama sebagai inti frasa. Maksudnya frasa nama tu perlu ada kata nama. Tengok contoh. Petani itu, Cikgu Faridah, Amirah, guru sekolah, lelaki, itu semua ialah kata nama. Bila kata nama, dia frasa nama. Tengok predikat dia pula. Ayah saya, guru bahasa, anak tunggal, guru, abang, semua pun kata nama. Jadi frasa nama. Tetapi kita kena pastikan, kena penggal betul-betul yang mana subjek, yang mana predikat. Berbalik kepada apa yang kita belajar tadi. Subjek diterangkan, predikat menerangkan. Okey, kita tengok ayat pertama. Petani itu, okey, itu dia nak terangkan pasal petani. Kenapa dengan petani itu? Menerangkan petani itu adalah ayah saya. Dia nak cakap ayah dia tu petani tersebut. Macam itulah. Lelaki di dalam kereta itu. Kenapa lelaki dalam kereta yang kita terangkan ni? Kenapa dengan dia? Dia tu abang saya. Ni yang menerangkan dia. Kita nak cerita pasal lelaki tu. Tapi kenapa dengan dia? Dia abang saya. Ini yang menerangkan. Seterusnya, frasa nama tambah frasa kerja. FN tambah FK. Okey, kita tengok. Frasa nama duduk di bahagian subjek, manakala frasa kerja duduk di bahagian predikat. Macam mana kita nak tahu itu adalah frasa kerja? Tengok bawah balik. Frasa kerja perlu mempunyai kata kerja sebagai inti frasa. Kata kerja tu apa? Kata kerja tu adalah perbuatan, menunjukkan perbuatan ataupun perlakuan. Okey, subjek macam biasa, frasa nama perlu ada kata nama, dia, hang jebat, kami, anaknya, pemburu. Ni semua frasa nama dipenggal dalam bahagian subjek, tetapi di dalam bahagian predikat perlu ada frasa kerja. Kita tengok kata kerja dalam ayat pertama, membaca, bertikam. Bertikam pun perbuatan.
sedang belajar, menghidangkan sedulang makanan, menembak. Semua ni perbuatan. Bila perbuatan, dia kata kerja. Bila kata kerja dalam ayat, dia menjadi frasa kerja. Cikgu, kenapa kita penggalkan dia sebagai subjek? Kenapa kita tak penggalkan membaca? Okey, kita berbalik-balik subjek, frasa nama, predikat, frasa kerja. Diterangkan tu dia. Kenapa dengan dia? Apa yang menerangkan dia? Dia membaca akhbar itu. Yang bawah sekali pun sama nombor 5. Pemburu, kita terangkan pasal pemburu. Kenapa dengan pemburu tu? Dia menembak harimau itu dengan senapang. Nampak tak? Predikat ni menerangkan subjek. Okey, yang ketiga, jenis ketiga, frasa nama tambah frasa adjektif, FN tambah FA. Apa itu frasa adjektif? Frasa adjektif terhasil dari kata adjektif. Kata adjektif ialah kata sifat. Okey, frasa adjektif perlu mempunyai kata adjektif sebagai inti frasa. Okey, sama juga frasa nama duduk di bahagian subjek dan frasa adjektif duduk di bahagian predikat. Tengok contoh untuk subjek. Semua kata nama frasa nama. Anak itu, murid-murid, buah mangga, langit, gaya pertuturannya, semua ni adalah kata nama yang menjadikannya frasa nama. Cikgu, macam mana kita nak tahu itu frasa adjektif ataupun kata adjektif? Senang je. Kita tengok sini. Kita cari dahulu apa kata adjektif. Sihat, rajin, masak, kemerah-merahan, keinggris-inggrisan. Ini semua kata adjektif. Macam mana kita nak tahu itu kata adjektif? Senang je. Kita cuba masukkan kata adjektif tersebut dengan kata penguat. Tak kisahlah kata penguat hadapan, kata penguat belakang ataupun kata penguat bebas. Sungguh rajin, rajin sungguh. Cuba kita tukar kata adjektif ni dengan kata kerja. Cuba kita tukar rajin dengan membasuh. Murid-murid itu sungguh membasuh. Murid-murid itu membasuh sungguh. Mana boleh, tak pernah cikgu ajar macam tu. Cikgu lain pun tak pernah ajar. Kata adjektif hanya boleh digunakan dengan kata penguat. Kata penguat ni senang je. Amat, sangat, sungguh. Lepas tu kata penguat hadapan dan kata penguat belakang. Bebas pun ada. Okey, seterusnya frasa nama tambah frasa sendi nama. Ini jenis yang keempat yang terakhir. Kita tengok frasa nama duduk di bahagian subjek dan frasa sendi nama duduk di bahagian predikat. Sama juga, subjek dia menunjukkan kata nama. Pejabat saya, Ipoh, Fatimah, taklimat itu, beasiswa itu. Ini semua frasa nama duduk di bahagian subjek. Tetapi bahagian predikat ni ditukar dengan frasa sendi. Cikgu, apa itu frasa sendi? Frasa sendi perlu mempunyai kata sendi sebagai inti frasa. Okey, cikgu nak tanya awak ni. Daripada 5 ayat ni, yang mana frasa sendi? Okey, cuba tengok. Okey, yang pertama di, ke, untuk, bagi. Senang je. Macam mana kita nak tahu itu kata sendi? Di belakang kata sendi perlu ada kata nama. Ni kata sendi. Di Kuala Lumpur ni kata nama. Di Kuala Lumpur. Jadilah dia kata sendi nama. Di Perak, ke Melaka, untuk pelajar-pelajar, bagi anak-anak. Cikgu, kenapa cikgu tak penggalkan beasiswa itu bagi anak-anak itu subjek? Tak boleh. Kita kena berbalik kepada apa yang kita belajar tadi. Subjek itu diterangkan manakala predikat menerangkan subjek. Tengoklah, beasiswa itu kita nak cerita pasal beasiswa. Kenapa dengan beasiswa itu? Bagi anak-anak yatim kampung ini. Macam tu je. Okey, kita dah belajar. Seterusnya cikgu nak buat awak bagi awak kuis sikit pola ayat. Kita tengok ayat yang pertama. Blok asrama itu untuk pelajar-pelajar lelaki sahaja. Okey, cikgu nak awak bagi cikgu apa ini pola ayat. Pola apa untuk ayat ini? Okey, cikgu bagi masa, cuba fikir dulu. Yang mana subjek, yang mana predikat dan apa pola ayat untuk ayat tersebut. Okey, kita penggalkanlah. Blok asrama itu adalah subjek untuk pelajar-pelajar lelaki sahaja. Untuk ni apa? Untuk ni kata sendi. Kenapa kata sendi? Cuba tengok belakang dia ni. Ni kata nama. Jadi FN tambah FS. Cuba tengok jawapan. Okey, kan betul. Frasa nama tambah frasa sendi. Mudah je.
Okey, kuis yang kedua. Cuba tengok. Remaja itu sudah besar panjang. Okey, tengok. Yang mana dia punya subjek, yang mana predikat. Kita cari dulu subjek, cari predikat, baru kita cari pola ayat. Okey, cikgu bagi masa. Cuba awak tengok elok-elok yang mana subjek, yang mana predikat. Okey, subjeknya remaja itu sudah besar panjang. Sudah besar panjang ni perbuatan ke? Bukan, dia bukan perbuatan tetapi dia kata adjektif. Besar ni kan sifat kata adjektif, jadi dia remaja itu subjek frasa nama, sudah besar panjang frasa. Kalau sifat frasa adjektif. FN tambah FA. Kan betul jawapan kita. Okey, yang nombor 3. Dia menjalankan tugasnya dengan baik. Penggal dulu. Apa-apa kena penggal dulu. Dia nak terangkan pasal apa? Apa yang menerangkan dia? Okey. Dia nak terangkan pasal dia. Kenapa dengan dia? Dia menjalankan tugasnya dengan baik. Ni menjalankan ni apa? Menjalankan ni perbuatan. Bila perbuatan dia frasa kerja. Penggalkanlah. Frasa nama tambah frasa kerja. Jadi frasa nama tambah frasa kerja. Okey, yang terakhir. Pegawai tinggi polis itu bapa saudara saya. Okey, tengok elok-elok. Takut awak keliru. Yang mana ni panjang ni, subjek dia agak panjang ni. Cuba perhatikan. Kita nak penggal mana satu? Okey, senang je. Kita penggalkan. Ikut balik formula tadi. Subjek diterangkan, predikat menerangkan. Dia nak cerita pasal siapa? Dia nak cerita pasal pegawai tinggi polis itu. Sebenarnya dia nak cerita pasal polis, tapi pegawai tinggi polis dia saja. Dia nak luaskan frasa tersebut. Bapa saudara saya. Ini apa cikgu? Ini frasa apa? Cuba tengok balik. Bapa tu frasa apa? Kata apa? Kata nama. Bila kata nama dia frasa nama. Jadi FN tambah FN, frasa nama tambah frasa nama. Mudahnya. Tengok, betul tak jawapan kita? Betul. Frasa nama tambah frasa nama. Okey, itu saja kelas kita untuk hari ini. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada anda semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.